Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatia Syakira dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. DiCaprio tidak mahu hadiah daripada wang 1 MDB. Tiada bukti wang 1 MDB disalahguna peguam negara. Pemuda UMNO ketinggalan kereta api Mazlan Aliman. Mampukah FGV pulih dalam masa singkat? DiCaprio tidak mahu hadiah daripada wang 1 MDB. Pelakon Leonardo DiCaprio telah menyerahkan kembali Oscar dimenangi oleh Marlon Brando kepada penyiasat Amerika Syarikat yang menyiasat dakwaan pengubahan wang haram oleh dana pelaburan milik negara Malaysia, kata wakilnya lapor Reuters. DiCaprio juga telah mula mengembalikan barang-barang lain yang tidak dikenali diterima pelakon itu sebagai hadiah untuk lelongan amal dan yang berasal dari pihak yang berkaitan dengan dana 1 MDB. Pada bulan Julai tahun lalu, syarikat produksi Hollywood Red Granite telah dituduh dalam tuntutan Mahkamah Sivil Amerika Syarikat menggunakan 100 juta yang didakwa diseleweng daripada dana 1 MDB untuk membiayai filem DiCaprio The Wolf of Wall Street, di mana beliau membintanginya. DiCaprio berkata pada Oktober lalu beliau bekerjasama dengan siasatan dan akan mengembalikan apa-apa hadiah atau derma jika dapati berpunca daripada sumber yang boleh dipersoalkan. DiCaprio berusaha mengembalikan barang-barang ini yang diterimanya bagi maksud dimasukkan dalam lelongan kebajikan tahunan untuk mendapat manfaat kepada yayasannya, menurut kenyataan itu. Beliau juga mengembali Oscar yang asalnya dibenangi oleh Marlon Brando yang diberikan kepadanya sebagai set hadiah terima kasih Red Granite kepada beliau atas penglibatannya dalam filem Wolf of Wall Street. Tambah kenyataannya itu. Yayasan Leonardo DiCaprio ditubuhkan pada tahun 1988 bagi menyokong pelbagai projek alam sekitar dalam pemfailan baru pada hari Khamis 15 Jun lalu. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berusaha merampas karya seni oleh Picasso dan Basquiat yang dikatakan dibeli dengan pengubahan wang Malaysia dan dihadiahkan kepada DiCaprio oleh Red Granite. Pemfailan Khamis lalu juga bertujuan merampas aset dua filem Red Granite yang didakwa dibiayai oleh wang daripada dana 1 MDB. Filem tersebut diterbitkan tahun 2014, Dumb and Dumber 2 dibintangi Jim Carrey dan tahun 2015, Home Daddy dibintangi Will Ferrell. Red Granite Pictures yang berpangkalan di Los Angeles dalam kenyataan pada Khamis berkata, terlibat secara aktif dalam perbincangan dengan Jabatan Kehakiman bertujuan untuk menyelesaikan kes-kes sivil dan sedang bekerjasama sepenuhnya. Dokumen yang difailkan pada 15 Jun 2017 di Mahkamah Daerah California itu disebut sebagai kes 217 CV 04443 mengandungi 251 halaman. Perenggan 31 di halaman 14 dalam dokumen itu menjelaskan istilah public servant seperti yang diguna pakai di Seksyen 21 Kanun Keseksaan Malaysia. Perenggan 32 di halaman yang sama menyebut Malaysian Official 1 ialah pegawai tertinggi dalam kerajaan Malaysia yang memegang kuasa di 1 MDB. Perenggan 33 di halaman tersebut pula merujuk kepada Riza Shazriz bin Abdul Aziz sebagai warga negara Malaysia yang bersaudara dengan Malaysian Official 1 dan sahabat Jolo. Beliau salah seorang daripada pengasas studio pengeluaran dan pengedaran filem Hollywood Red Granite Pictures pada tahun 2010. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat akhirnya menyalahkan apa yang sebenarnya berlaku terhadap wang 620 US dollar yang dipulangkan Malaysian Official 1 kepada penderma. Dokumen tersebut boleh dimuat turun daripada internet. Pemimpin UMNO Barisan Nasional sering berkata agar rakyat jangan percaya kepada media luar negara. Walau bagaimanapun, dalam dunia tanpa sempadan, kata-kata pemimpin UMNO Barisan Nasional ini tiada ertinya langsung kalau skandal 1 MDB itu hanya cerita rekaan. Mengapa DiCaprio mahu kembalikan hadiah bernilai jutaan ringgit yang diterimanya? Terpulang kepada rakyat sama ada mahu terus tinggal dalam perigi buta atau turut serta bersama Pakatan Harapan untuk menjana perubahan demi membina semula maruah rakyat dan negara. Tiada bukti wang 1 MDB disalahguna peguam negara.
Dalam satu kenyataan yang berkaitan dengan tindakan terbaru Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ, Peguam Negara Tan Sri Muhammad Appendi Ali berkata tidak ada bukti daripada mana-mana penyiasatan yang dijalankan oleh agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang bagi pelbagai bidang kuasa menunjukkan adanya penyalahgunaan wang daripada 1MDB. Tadi pun saya cakap, saya tidak nak menjawab di sini. Kalau jawab memang terlalu panjang. Yang saya nak tegaskan, apa yang diwar-warkan itu adalah tidak berdasar kepada fakta. You're relying on wrong facts. Number one, there was never any interference in the investigation of 1MDB. It's a fact. Yang the officers of the MACC were questioned because of a police report lodged that there was a leakage of information. I'm going back into the Officer Secret Act again. Diorang tu ditahan di soal kerana ada aduan menyatakan ada leakage. Bukan menahan mereka daripada meneruskan siasatan. This is where the conflicting fact. But I am the knower of fact because I'm strictly involved over the matter. Laporan mengenai pendedahan, pertuduhan dan sebagainya itu, all those criminal offences that have been lodged. And the police wanted to investigate who leaked this information. So pergi soal. And then the public take it that it is interference in the investigation. Panjang cerita lah, that's why I don't want to. It should be another forum, but shouldn't be here. Jabatan Peguam Negara Malaysia AGC mengambil perhatian berhubung tindakan undang-undang sivil terbaru oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Tindakan kedua ini berlaku pada ulang tahun tindakan pertama dan nampaknya ia merupakan tindakan ulangan. Kami ingin menyatakan rasa kecewa kami kerana sekali lagi AGC tidak dimaklumkan atau diberitahu oleh DOJ berhubung tindakan ini. Tidak ada sebarang tuduhan jenayah dibuat terhadap mana-mana individu bagi penyelewengan dana daripada 1MDB, katanya. Muhammad Appendi menjelaskan 1MDB adalah sebuah syarikat Malaysia dan pernah menghadapi beberapa siasatan dalaman Malaysia termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Ketua Audit Negara dan Jawatan Kuasa kira-kira wang negara. Menurut beliau, selepas semakan didapati tiada jenayah dilakukan dan penyiasatan masih dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia mengenai 1MDB. Beliau menyatakan rasa bimbang terhadap sindiran tentang salah laku jenayah yang dibuat terhadap Perdana Menteri walaupun tidak dinamakan sebagai defendant atau didakwa melakukan sebarang salah laku jenayah. Muhammad Appendi juga berkata sehingga kini AGC tidak menerima sebarang permintaan daripada DOJ untuk mendapatkan apa-apa maklumat atau bukti, lapor bernama 16 Jun 2017. Jurucakap Datuk Seri Najib Razak pula mempersoalkan niat di sebalik langkah terbaru DOJ memohon untuk merampas aset bernilai 540 juta US dollar bersamaan RM2.3 bilion ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB. Beliau menyelar dokumen yang difailkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat tersebut kerana menamakan beberapa perkara dan individu dan menyifatkannya tidak perlu. Ia menunjukkan wujud motivasi melangkau matlamat merampas aset, kata Setiausaha Akhbar Perdana Menteri Datuk Seri Tunku Sarifuddin, lapor Free Malaysia Today. Tiada gunanya kedua pegawai tinggi Malaysia itu hanya mengeluh atau mengecam DOJ atau bercakap tiada sebarang perbuatan jenayah. Jika benar Peguam Negara memiliki komitmen untuk menjalinkan kerjasama antarabangsa dan memerangi pengubahan wang haram, maka perkara pertama yang harus dilakukan ialah mengeluarkan laporan akhir audit 1MDB yang dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara daripada peti besi Akta Rahsia Rasmi 1972. Kenyataan kedua, mereka jelas menunjukkan bahawa berita daripada media luar negara itu bukan berita palsu. Rakyat yang sedang bertarung dengan kenaikan kos sara hidup tidak sanggup menerima hanya kata-kata retorik pemimpin. Walaupun ada parti pembangkang yang mesra UMNO, rakyat masih ada pilihan bijak. Pakatan Harapan tetap beriltizam serta mengajak rakyat untuk bersama meruntuhkan hegemoni UMNO Barisan Nasional. Pemuda UMNO ketinggalan kereta api Mazlan Aliman. Pada 14 Jun 2017, Berita Harian melaporkan pemuda UMNO meminta Suruhanjaya Security, SC dan Bursa Malaysia menjalankan siasatan bagi merungkai kebenaran di sebalik krisis Felda Global Ventures Holding Berhad FGV. Naib Ketua Pemuda UMNO Khairul Azwan Harun berkata,
Siasatan wajar dibuat oleh kedua-dua entiti itu kerana ia membabitkan kepentingan pemegang saham awam, terutama kumpulan minoriti. SC dan Bursa Malaysia mesti menjalankan siasatan bagi menentukan fakta kes serta mengambil tindakan segera jika ada unsur menyalahi undang-undang. Pemuda UMNO melihat SC dan Bursa Malaysia berperanan penting dalam mengawal, selia dan memantau tadbir urus syarikat senarai awam selain melindungi kepentingan memegang saham awam terutama golongan minoriti, katanya dalam satu kenyataan. Nampaknya pemuda UMNO baru tersedar dari lena yang panjang. Pemuda UMNO ketinggalan kereta api, Senior Presiden Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan Anak Mazlan Aliman dalam satu kenyataan ringkas. Menurut Mazlan, anak telah menyerahkan memorandum kepada Suruhanjaya Security pada 10 Mei 2012 bertajuk perkara yang harus dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia dalam membuat keputusan mengenai permohonan untuk menyenaraikan FGVH. Memo tersebut mengandungi 7 muka surat lengkap dengan segala hujah mengapa FGV tidak wajar disenaraikan di Bursa Malaysia. Ia disusuli memorandum bertarikh 26 Mei 2012 kepada Bursa Malaysia selepas memo kepada Bank Negara yang dihantar pada 23 Mei 2012. Saya masih menyimpan semua memorandum ini dan bersedia untuk memberikan salinannya jika diminta pemuda UMNO, ujarnya. Mazlan turut mempelak pemuda UMNO kerana gagal melihat isu itu 5 tahun yang lalu. Di mana suara pemuda UMNO pada ketika itu? Saya tidak pasti mereka menyokong atau menentang, namun kelibat pemuda mereka yang paling ke hadapan mempertahankan Isa Samad, kata Mazlan. Menurut Mazlan, situasi paling sukar yang dialami FGV pada hari ini menepati amalan anak sejak dari awal. Beliau juga menyoal pemuda UMNO dengan sinis kerana hanya mengeluarkan kenyataan media tanpa apa-apa dokumen sokongan. Di mana pendirian pemuda UMNO ketika ini? Hanya kenyataan media seperti itu? Alangkah naifnya pemimpin bangsaku, keluh Mazlan. Inilah akibatnya apabila anak muda dilalaikan dengan program hiburan tanpa faedah di TV milik kerajaan dan swasta. Anak muda di institusi pengajian tinggi pula dikekang aktiviti mereka melalui Akhtar Universiti dan Kolej Universiti 1971 yang menjadi mereka ibarat OKU dari segi perkembangan minda dan idea. Walaupun akta tersebut telah dipindah menjadi Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 2012, pelajar yang berpolitik tidak menyokong UMNO Barisan Nasional tetap menghadapi risiko tindakan pihak universiti yang seringkali terpaksa diputuskan di mahkamah. Kini mereka cuba dilalaikan dengan mimpi transformasi nasional 2050 atau TN50 untuk menutup kegagalan wawasan 2020 yang diamanahkan ke atas pemimpin-pemimpin mereka dalam UMNO Barisan Nasional. Anak muda akan terus ketinggalan kereta api jika mereka masih enggan menyertai perubahan untuk menukar kepimpinan negara sekarang yang ternyata gagal. Mampukah FGV pulih dalam masa singkat? Mungkin ada yang sudah lupa Datuk Seri Najib Razak dalam ucapannya di Majlis Sejahtera Peneroka bersama Perdana Menteri di Jengkel 8 pada 8 Mei 2012 mencemooh peneroka Felda yang bersekongkol dengan pembangkang dan cuba menggagalkan penyenaraian FGV termasuk membawa ke mahkamah. Haram jadah mereka tu, jangan terima kebaikan daripada penjenarai FGV. Saya nak tengok muka-muka mereka ini terima durian runtuh haram jadah, katanya. Haram jadah mereka tu, jangan terima kebaikan daripada penjenarai ini. Saya nak tengok muka-muka ni, durian runtuh ni mereka nak terima ke tidak? Haram jadah. Saya tak rela. Ketika itu, Najib mendakwa tanpa penyeraian FGV Holdings, keuntungan perniagaan kumpulan Felda tidak boleh dikonsolidasi dan bebas kuncikan, unlock dan peneroka tidak menerima durian runtuh. PM Najib juga mengumumkan dana khas bagi Yayasan Felda untuk membantu membaiki rumah kampung-kampung tradisi dalam kawasan tanah rancangan Felda. Namun, hakikatnya apa yang terjadi? Siapakah yang untung dan siapakah yang menangis? Menulis dalam blog i3investor.com, penganalisis pelaburan Kun Ye Yin
berkata FGV telah dirosakkan oleh pemegang amanah Melayu Bumiputra yang sepatutnya menjaga kepentingan lebih 100,000 peneroka dan keluarga mereka. Sebaliknya, pemegang amanah dan kroni mereka hanya menjaga kepentingan sendiri. Menurut beliau, ramai yang menderita akibat episod yang berlaku di FGV termasuk juga pelabur seperti Pelaburan Nasional Berhad dan KWSP yang telah menjual pegangan sahamnya dalam FGV. Kini nilai saham FGV berlegar di sekitar RM1.60 jatuh sebanyak 70% sejak disenaraikan 5 tahun yang lalu. Berbilion ringgit wang peneroka dan pelabur telah hangus. Wang hari raya yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada peneroka Felda hanyalah sekelumit berbanding dengan kerugian mereka. Ia ibarat mencurah garam ke atas luka, tegas penganalisis itu lagi. Pada 6 Jun yang lalu, Mazlan Aliman berkata FGV seharusnya menyingkirkan pengerusinya Isa Samad dan bukannya Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Zakaria Arshad. Ini kerana menurut Mazlan sejak menjadi pengerusi Felda pada 2011, Isa merupakan beban kepada organisasi itu. Adakah Felda akan pulih kalau Isa Samad disingkirkan dari FGV? Yu Yin kurang yakin saham Felda akan pulih walaupun Isa Samad diganti. Ini kerana kekosongan tersebut hanya akan diganti dengan gerombolan baru pemegang amanah politik dan kroni mereka sahaja. Kesuraman masa depan FGV ini akan memberi tekanan kepada situasi politik Malaysia. Sekaligus ia akan mempengaruhi sentimen pelabur. Ia diakui sendiri oleh Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani seperti dilapor bernama pada 7 Jun 2017. FGV adalah syarikat yang disenaraikan di bursa dan mencukupi pelaburan pelbagai pihak. Sentimen pelbagai pelabur ini akan terhakis jika kemelut ini dibiarkan berlarutan tanpa penyelesaian menyeluruh dan sistematik, sekaligus menyebabkan saham FGV merundum saban hari, katanya. Kini warga Felda yang berhutang ratusan ribu kerana percaya kepada penyenaraian FGV menangis akibat kerugian GLC tersebut. Maka warga Felda hanya ada satu pilihan, berubah untuk tukar pemegang amanah negara iaitu UMNO Barisan Nasional kerana di sana letaknya akar umbi segala masalah rakyat. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nur Fatia Syakira dari Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.